Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 10 Disember 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Menurut Esko Kanan Negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias memaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan akan memberi fokus kepada sektor pertanian, keterjaminan makanan dan kos sara hidup rakyat pada tahun 2025. Jalaluddin yang mempromosikan mesyuarat terakhir jawatankuasa bertindak pertanian, keterjaminan makanan dan kos sara hidup bagi tahun 2024 menyatakan bahawa pelbagai program sepanjang tahun ini termasuk Pharma Phase, NS Phase, Maha dan Agro Phase telah berjaya dilaksanakan untuk memenuhi keperluan rakyat. Beliau berharap program berasaskan pertanian pada tahun 2025 dirancang dengan lebih menyeluruh untuk memberi manfaat berganda kepada rakyat. Jalaluddin turut memaklumkan bahawa belanjawan Negeri Sembilan 2025 bernilai RM590 juta dengan RM135 juta diperuntukkan untuk pembangunan adalah satu pencapaian cemerlang kerana ia merupakan belanjawan berimbang pertama selepas sekian lama. Jalaluddin menegaskan tahun 2025 merupakan tempoh penting bagi kerajaan untuk mempergiatkan program Touchpoint yang memberi impak langsung kepada rakyat bagi memastikan peruntukan diguna dengan sebaiknya demi kesejahteraan Negeri Sembilan. Kerajaan Madani membentangkan pimpinan Akta Profession Undang-Undang 2024 bagi memastikan peguam di Malaysia mematuhi standard etika dan profesionalisme yang tinggi sejajar dengan perkembangan antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlan Osman Said memaklumkan bahawa peningkatan jumlah peguam berdaftar daripada 15,000 orang pada 2012 kepada lebih 23,000 orang pada tahun 2024 memerlukan kawal selia yang lebih mantap. Jelasnya pindahan ini memperkenalkan kaedah baru untuk mengawal selia peguam bela, peguam cara dan pelatih dalam kamar serta memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit akaun Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia. Azlan turut menyatakan bahawa pindaan tersebut mampu memacu pertumbuhan ekonomi negara dengan memperkukuh sektor perundangan, menjadikan Malaysia destinasi pilihan untuk penyelesaian pertikaian serta menggalakkan kemasukan firma guaman asing dan kepakaran antarabangsa. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terus mempergiat usaha menggalakkan penubuhan taman asuhan kanak-kanak berdaftar bagi memastikan keselamatan dan kualiti penjagaan kanak-kanak. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Dr. Noordin Ahmad berkata, sehingga Ogos 2024 sebanyak 216 taska di tempat kerja diwujudkan di premis jabatan dan agensi kerajaan. Kempen seperti Jom Daftar Taska turut dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan taska berdaftar. Beliau memaklumkan JKM kini juga membuka kaunter maklumat dan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha taska selain mengaktifkan pusat sehenti di setiap negeri untuk menyelaras keperluan bersama agensi teknikal seperti Jabatan Bomba, Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Beliau menegaskan taska berdaftar mampu memastikan standard perkhidmatan dan mampu mengurangkan risiko kecuaian serta penderaan kanak-kanak. Menurut beliau, mulai Januari 2024, garis panduan keselamatan kanak-kanak di taska berdaftar dikuatkuasakan termasuk pemeriksaan berkala oleh pegawai berkuasa. Terdahulu, perkhidmatan tarian kasih 15999 terus diaktifkan untuk menerima aduan penderaan manakala program advokasi kanak-kanak yang dilancarkan pada 2023 memberi kesedaran kepada masyarakat tentang hak dan layanan wajar untuk kanak-kanak. Ketua UMNO bahagian Kuala Nerus, Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdul Rahman menggesa agar isu tita addendum berkaitan Datuk Seri Najib Tun Razak tidak menjadi polemik berpanjangan dan diselesaikan segera secara bertanggungjawab. Menurut beliau, UMNO sebagai parti teras dalam Barisan Nasional mesti menggunakan saluran yang ada untuk membela hak Datuk Seri Najib Tun Razak, manakala parti-parti dalam kerajaan perpaduan harus bersikap terbuka dan telus terhadap rakyat dalam isu ini. Ahmad Razif juga menekankan bahawa penderaan tegas pucuk pimpinan UMNO dan Barisan Nasional dalam membela nasib mantan Perdana Menteri tersebut adalah selaras dengan kehendak rakyat yang menginginkan hak dan keadilan Najib. Beliau merujuk kepada afidavit terbaru Datuk Nizar Najib yang mendakwa kewujudan titah tambahan tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Tambahnya, kenyataan tegas pemimpin tertinggi Barisan Nasional seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Z. Hamidi, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan Datuk Seri M. Saravanan
semasa sambutan ulang tahun ke-50 Barisan Nasional menunjukkan kesepakatan dalam isu tersebut. Ahmad Razif juga memberi amaran bahawa kegagalan menangani isu ini dengan cepat boleh menghakis kepercayaan rakyat terhadap kerajaan perpaduan. UMNO bahagian Selayang menyatakan sokongan penuh terhadap usaha memberikan hak penahanan rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak susulan pendedahan affidavit terbaru oleh anak beliau Datuk Muhammad Nizar. Ketua UMNO bahagian Selayang Datuk Hasnaf Rizal American berkata affidavit tersebut mengandungi bukti yang kukuh bahawa titah addendum benar-benar wujud. Beliau memaklumkan pada 2 Disember 2024 Nizar menerima isyarat bahawa Tuanku Sultan Pahang memperkenankan titah addendum digunakan bagi tujuan affidavit di mahkamah. Menurut Hasnal, bukti tersebut secukup untuk menyangkal keputusan Mahkamah Tinggi sebelum ini dan menolak semakan kehakiman Datuk Seri Najib atas alasan tiada bukti kewujudan titah addendum tersebut. UMNO Selayang berharap langkah ini dapat memastikan keadilan ditegakkan untuk Datuk Seri Najib Tun Razak dan menyuruh semua pihak menghormati bukti baharu yang telah dikemukakan. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.